untuk menyayangi dan mendekati para pengawal kita yang berada di kawasan-kawasan pedalaman untuk bersama-sama dibantu dari segi makanan asas dan minuman, dan seterusnya ada juga segi pengumuman hasil daripada kutipan telah dilakukan oleh tahun ini daripada orang bersamakan dan juga organisasi seperti itu seperti Sekadar Diri dan masyarakat dan beberapa organisasi yang lain, dan sama-sama kita berdoa dan Allah supaya setelah Ramadan ini akan terus kita teruskan lagi untuk menjadi dalam periode yang baru supaya yang besar. Saya mohon teman-teman semua memahami proses untuk ke depan jika ada berjumpa dalam proses untuk ke depan, mohon bersama jika ada proses untuk ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan dan anugerah yang berbagai, serta menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang baik. Salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah dan pembawa obor keselamatan buat manusia sejagat. Yang amat berbahagia Tuh Puan Hajah Hayati binti Ahmad, naib yang di-Pertua Hikmah, merangkap pengurusi hal ehwal wanita hikmah Helwa. Yang berbahagia Datuk Hajah Fatimah binti Muhammad Iskandar. Yang berbahagia Puan Raihan binti Haji Yusuf, Setiausaha Perhubungan Awam Hikmah. Yang berbahagia Encik Ijmail bin Kasim, Ahli Majlis Tertinggi Hikmah. Yang berbahagia Tuan Haji Alwi bin Haji Mursyidi, Ketua Pegawai Eksekutif Hikmah. Yang berbahagia penceramah jemputan kita Ustazah Asmah binti Harun. Datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke majlis ceramah bersempena kembara dakwah Ustazah Asma Harun, wilayah Sarawak, yang berjudul Keluarga Adalah Anugerah Allah. Sekali lagi kita merafakkan kesyukuran kehadrat Ilahi yang telah mempertemukan kita pada majlis pagi ini. Semoga kita sentiasa mendapat bimbingan dan naungan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya mempersilakan penceramah khas kita untuk menyampaikan ceramah beliau, suka saya memperkenalkan serba sedikit penceramah jemputan khas kita pada pagi ini. Nama Asma binti Harun, merupakan pendakwah bebas, juga motivator, penulis dan pengasas serta penaung kepada sahabat Amal Care dan pengarah hijrah Excel AF Sendirian Berhad. Beliau, pengalaman kerja beliau, pernah menjawat pegawai Hal Ehwal Islam Jakim, penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jahin, perunding cara rumah tangga, penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jahin. Beliau telah berkeluarga, dikurniakan 7 orang cahaya mata. Suami Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Beliau berasal dari Terengganu dan menetap di Seremban Negeri Sembilan. Pendidikan, yang berbahagia penceramah jemputan kita adalah pemegang ijazah sarjana pengajian Islam
Open University Malaysia dan ijazah sarjana muda syariah Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, serba sedikit pengenalan mengenai penceramah khas kita. Tanpa memanjangkan bicara lagi, saya menjemput dan mempersilakan Ustazah Asma binti Harun untuk tampil ke pentas dan menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Saya akan berdiri. Tepi-tepi. Subhanallah. Ramai-ramai ya. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Kuat lagi. Illallah wallahu akbar. Lagi kuat. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu ala Muhammad. Ramai-ramai. Allahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Kuat lagi. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semangat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna.
والسرور. Semangat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh kuat lagi ya? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Okey, semangat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Okey, terakhir. Saya nak naik balik terakhir ramai-ramai. Subhanallah. Okey. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Subhanallah, Allahu akbar. Ya. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oh, kamu ikut juga. Masya Allah. Sebenarnya suami saya pun mungkin terkejut, sebab ini kali pertama lah bila ada ceramah sebegini saya turun pusing sambil selawat. Oh, dah testing dah, dah cuba dah. Masya Allah. Kali pertama dalam sejarah saya sendiri macam buat konsert lah pula kan. Biarlah suara tak sedap pun saya tahu, walaupun melodi tu kurang tepat, Masya Allah, tapi yang penting kita mengalungkan selawat kepada Nabi dan pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tinggi sangat tu. Subhanallah. Kita belum beri salam lagi ni. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berbahagia, yang dihormati lagi kita kasihi, iaitu Tuh Puan Hajah Hayati binti Ahmad, Naib yang di-Pertua Hikmah, dan semua umat Islam di Sarawak khususnya mengenali siapakah beliau. Isteri kepada almarhum Tuan Tun Abdul Rahman, dia antara tonggak yang kuat bagi umat Islam di Sarawak dalam menyebarkan dakwah Islam. Subhanallah. Seterusnya yang berbahagia Datuk Hajah Fatimah binti Muhammad Iskandar. Yang berbahagia Puan Raihan binti Haji Usop, Setiausaha Perhubungan Awam Hikmah. Yang berbahagia Tuan Haji Alwi.
bin Haji Mursyidi, Ketua Pegawai Eksekutif Hikmah. Yang berbahagia Tuan Jemain bin Kasim, Ahli Majlis Tertinggi Hikmah. Seterusnya Ustaz Arifin Haji Sebli, Penolong Pengarah Dakwah, dan ada Al-Fadil Ustaz Idris yang bersama-sama. Subhanallah, Masya Allah. Seterusnya Masya Allah kepada semua yang hadir. Dan ada lagi ni VIP yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan. Ada isteri kepada menteri, subhanallah, esko dan sebagainya, YB, datuk-datuk, datin-datin, tuan-puan. Seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu, para wanita, bakal bidadari dan penghulu wanita di syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Katanya kehadiran mungkin cecah 1,000, wallahu alam. Masya-Allah. Kerusi dah habis, maka ada yang duduk di bawah. Tak apa ya, duduk bawah. Masya-Allah, yang duduk bawah, di belakang pun duduk bawah, jadi tak nampak. Dan saya insya-Allah akan terus berdiri begini supaya lebih bersemangat dan boleh tengok semua. Mungkin kena rendahkan kot. Kan sebab tak nampak kan, terhalang. Kesian. Begitu. Masya-Allah. Boleh rendahkan juga. Subhanallah, alhamdulillah. Kita memuji Allah. Sama-sama kita ucap alhamdulillah. Ucap lagi alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak dipuji. Apabila kita melihat seseorang itu yang kita suka kerana kebijaksanaannya, lalu kita memuji Allah, ya Hakim, yang Maha Bijak, yang memberikan dia kebijaksanaan. Kita dapat anak, keputusan perpesaannya bagus. Memang kita puji anak. Masya Allah, bijaknya kamu nak. Tetapi bila kita sebut begitu, kita terus harus ingat yang Maha Bijak itu Allah, ya Hakim, yang memberikan kebijaksanaan kepada anak kita sampai dia dapat keputusan yang baik. Sebab itu kita orang Islam puji Allah dulu, baru puji manusia. Alhamdulillah. Barulah terbaik kamu nak, bagus kamu nak, kamu banggakan ibu nak. Nak puji suami, puji isteri, puji Allah dulu. Alhamdulillah. Apabila kita lihat ada orang wajahnya cantik, wajahnya kacak, wajahnya handsome, bila kita melihat, kita puji Allah. Antara nama Allah ya Badi', Allah yang Maha menciptakan keindahan. Sebab hakikatnya kita semua sama tengkorak semuanya. Lalu kita dibalut dengan kulit, dibalut dengan warna sekian-sekian. Allah buat rupa paras itu berbeza. Tak ada satu pun manusia yang sama walaupun kembar. Mesti ada beza. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang yang kita nampak kuat. Umur berapa makcik? 80. Oh kuat. Kita pun puji, gagahnya makcik, hebatnya makcik. Makcik makan apa? Tak minum ais je. Kita terus tanya kan, apa tips-tips ni? Subhanallah. Tetapi Allah ya Qawi, ya Aziz, ya Matin. Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang Maha Teguh, yang menguatkan tubuh badannya, yang memberi keteguhan kepada tulang belulangnya. Lalu subhanallah, makcik itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Umur 80, 90, gagah lagi daripada kita orang muda. Boleh berdiri lama, boleh jalan jauh, boleh bawa matahari, berkebun. Kita berkebun 1/2 jam, rehatnya 5 jam. Sudah penat sangat. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita ada lihat orang-orang yang penyayang. Kita tengok itu puan ni penyayang lah, Masya Allah. Contohnya kan, kita tengok ada ibu-ibu yang penyayang. Kadang kita perasan kita ibu penyayang kan. Kita suka orang puji kita penyayang, seronok. Kalau suami kata kamu ini isteri yang penyayang, lalu kita terus puji Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Cinta. Allah yang berikan kepada hati kita rasa kasih sayang, lalu kita boleh menyayangi orang lain. Sebab di sana ada ramai ibu bapa yang walaupun ada anak, dia tidak ada kasih sayang pada anak-anaknya. Ada ramai anak-anak pasangan suami isteri, tapi tidak ada kasih sayang dalam hatinya sehingga dia tidak berjaya menunjukkan kasih sayang. Jadi subhanallah, ibu-ibu, muslimin, muslimat, semua yang hadir di sini, kita semua hamba Allah. Kita tahu yang layak dipuji hanyalah Allah ya Hamid.
Maksudnya adalah Allah yang maha terpuji. Kita boleh memuji manusia, tetapi setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, supaya pujian kita itu tidak melalaikan orang yang dipuji dan tidak melalaikan kita orang yang memuji. Subhanallah, kembalikan semua kepada Allah ya Hamid. Saya suka juga dipuji. Ibu-ibu semua suka dipuji. Betul atau tidak? Orang lelaki suka tak dipuji? Tuan baju hijau, pakai baju apa ni? Go Grab. Subhanallah, memang selalu bawa Grab. Ada bawa penumpang ke sini. Oh, tapi tetap pakai baju Grab je. Tuan sendiri yang baju hijau, kopiah, coklat. Tengah Grab ni, singgah sekejap. Masya Allah, hebat. Tepukan gemuruh. Okey, boleh tuan bangun sekejap? Boleh tuan bangun sekejap? Bangun, bukan bangun atas kerusi, bangun. Okey, kita tanya orang lelaki kan. Orang lelaki paling suka dipuji apa? Oleh isteri ataupun oleh siapa-siapa? Paling suka dipuji apa daripada seorang isteri? Rajin. Dia kata kalau dipuji rajin, semangat, seronok. Siapa orang rumahnya ada di sini? Isterinya ada di sini? Tak ada. Masya Allah. Orang lelaki dia memang suka dipuji berkaitan dengan tenaga. Wah, terbaik hasil kerjanya, rajin, abang kuat, abang semangat, saya suka. Subhanallah. Kita tanya orang perempuan pula ya. Subhanallah. Okey, kita tanya Hajar. Tudung purple. Orang perempuan paling suka dipuji apa? Yelah, paling suka kalau orang puji kita apa? Cakap terus terang, orang perempuan suka dipuji apa? Ya, cantik. Biarlah dia tahu dia tak cantik, tapi dia suka. Tapi sebenarnya orang perempuan semuanya cantik. Orang perempuan suka dipuji nampak muda. Walaupun dia tahu dia tua. Walaupun dia tahu muka dia berkedut-kedut. Sebab itu kalau orang tanya, orang suruh cuba teka umur, jangan berani-ranilah teka umur lebih. Kasih muda. Walaupun mata kita nampak macam 60 lebih, sebut macam 40 lebih. Ada pujiannya. Kalau kita bijak, suami sudah tahu. Pagi-pagi bagi apa? Vitamin bagi perempuan. Cantiklah kamu. Itu vitaminnya. Sehat, segar sampai malam. Abang tak puaslah tengok muka sayang. Sejuk mata memandang. Oi, dia jalan macam tak pijak tanah. Subhanallah. Betul atau tidak orang perempuan? Tapi kadang-kadang orang lelaki, para suami susah nak puji. Betul, luahan perasaan. Kadang-kadang kita dah pakai cantik-cantik dekat rumah, pakai gincu, pakai bedak. Suami tengok macam tak ada perasaan. Kita pula kena tanya, nampak apa-apa tak? Nampak lain tak? Macam tu kan? Sebab itulah pujian ini adalah suatu fitrah yang Allah ciptakan. Budak kecil pun suka kalau kita puji. Kalau orang yang kurang waras jumpa tepi jalan, kalau puji pun dia suka. Sebab puji ini dia akan merembeskan hormon-hormon gembira. Subhanallah. Tapi orang yang puji pun kenalah ada semangat. Janganlah puji handsome nampak. Kita kata ni puji ke marah? Sedap makanan. Mesti yang memuji tu kena ikhlas daripada dalam hati. Saya nak tanya tuan-puan sekalian. Saat kita memuji Allah, macam mana muka kita? Ramai orang lepas salat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Padahal sedang memuji Allah, tapi dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan tidak bersungguh-sungguh, dalam keadaan tidak ada perasaan memuji Allah. Kita kalau puji manusia kan, muka kita pun ada air mukanya. Cantiknya, kamu baik, terima kasih banyak-banyak.
Adakah saat kita memuji Allah, wajah kita menunjukkan kita puji Allah? Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah senyum. Ucap Alhamdulillah sekali terbayang kita sehat. Alhamdulillah terbayang Allah bagi kita suami. Alhamdulillah ada anak-anak. Alhamdulillah rumah. Alhamdulillah terlalu banyak. Kalau kita nak hitung semua nikmat Allah, pagi sampai malam tak habis ucap Alhamdulillah. Jadi ilmu yang pertama, kita suka dipuji. Allah lebih suka dipuji. Kalau kita suka dipuji sekalipun, kita tak bagi upah pada orang. Betul atau tidak? Orang puji RM10. Puji lagi RM10. Beratus orang tunggu nak puji kita sebab puji RM10. Orang kata kalau mau banyak, nak duit free, puji tu puan tu, nanti dia bagi RM50. Contoh kan? Tapi kita manusia, walaupun suka macam mana pun dipuji, kita takkan sampai peringkat bagi upah orang. Upah pada suami sekian-sekian. Tapi Allah sangat suka, Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang memujinya. Setiap kali kita puji Allah, Allah bagi pahala. Puji, pahala, pahala, pahala. Dan ganjaran ataupun hadiah yang paling besar Allah nak beri kepada yang memujinya adalah syurga. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma baina ardi was samawat. Nabi SAW bersabda, kalimah subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, pahalanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Nak kita faham, kita perlu faham bahawasanya anak-anak, adik-adik ni, tetapi yang membezakan pujian kita daripada hati ataupun pada lidah saja. Saat kita memuji Allah, adakah benar-benar kita seikhlas hati dan kita melihat segalanya datang daripada Allah? Kalau kita tanya pada diri sendiri, apa milik kita? Apa milik kita? Baju puan milik puan ke? Tak apa, tak payah bangun. Anak-anak milik puan. Suami bukan. Apa milik kita? Kan ada lagu kan? Semua milik Allah, tidak ada milik kita. Semuanya milik Allah. Diri kita pun milik Allah, ya Malik, yang maha memiliki. Kita baca kalimah dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Pada hari pembalasan, iaitu hari kiamat, ketika itulah kita sedar kita tidak ada milik apa-apa. Hari ini ramai raja, ramai sultan, ramai pemimpin. Tetapi raja yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita sedar kita tidak ada memiliki apa-apa, apabila Allah uji kita dengan sesuatu, kita kembalikan kepada Allah dengan kalimah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kupas kalimah ni. Muslimin muslimat, asyik bergerak je. Tak apa dek, kalau Ustazah bergerak kamu tunjuk audien. Subhanallah. Takut ni dia orang tengok, dia orang risau tengok kamu bergerak. Subhanallah. Muslimin muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Ayat ini adalah mukadimah bagi tajuk kita, iaitu membina syurga di rumah. Tajuk kita apa? Membina syurga di rumah. Subhanallah. Sekarang cuba bayangkan rumah masing-masing ibarat syurga ataupun sebaliknya. Adakah rumah kita ibarat seperti rumahku syurgaku? InsyaAllah. Ada orang jumpa saya, Ustazah, rumahku nerakaku, dia kata. Rumah saya macam neraka. Kenapa puan?
Asyik bergaduh dengan suami. Anak-anak pun tak hormat saya. Ada seorang ibu baru saja beberapa hari lepas. Dia jumpa saya. Lepas tu dia tunjuk bukti-buktinya. Walaupun kita tak naklah tengok perkara-perkara yang aib dalam sebuah rumah tangga. Tapi kita ni bila diajak rasa nak tengok juga ya. Kadang-kadang saya tengok bukan kerana suka kepada aib tersebut, tapi kerana nak mencari jalan penyelesaian. Dia kata, Ustazah, cuba tengok apa perbualan ayah dengan anak. Contoh saja ya. Tapi memang kisah benar. Bagaimana ayah dengan anak memburuk-burukkan ibu dalam rumahnya. Cakap buruk tentang ibu, kutuk ibu, mengata ibu. Apabila adanya seorang lelaki ataupun seorang suami yang ingin menguasai sebuah keluarga melalui anak. Dia cemburu tengok bila anak rapat dengan ibu. Masalah begini berlaku dalam masyarakat kita. Dia rasa bila boleh pegang anak, dia boleh tundukkan isteri. Isteri tak boleh hidup tanpa anak, dia pegang anak. Dia manjakan anak. Dia bagi pada anak apa semua nak. Anak lebih sayang ayah. Kemudian anak tak hormat ibu. Anak tinggi suara pada ibu. Yang sepatutnya berlaku adalah si ayah yang selalu tegur anak apabila lihat anak kurang hormat pada ibu. Tetapi hari ini berlaku banyak kepincangan di rumah tangga. Apabila tidak faham tujuan ataupun matlamat rumah tangga yang dibina adalah rumah tangga yang sama kita nak bina di syurga. Allahu Akbar. Saya bagi tahu begini pada wanita itu. Apa perasaan puan sekarang? Saya rasa tidak ada bahagia. Sebagai ibu saya tak bahagia. Sebagai isteri saya tak bahagia. Saya tak rasa pun ada syurga di rumah. Saya tak rasa tenang. Saya tak rasa selamat. Saya rasa saya orang asing dalam rumah. Bila saya baca conversation, bila baca WhatsApp antara ibu dan anak, ayah dengan anak ni, dia rasa dia adalah orang yang hanya jadi tukang gaji saja. Orang gaji. Yang masak, yang urus. Allahu Akbar. Kemudian saya pujuk. Saya kata belum terlambat. Belum terlambat untuk buat sesuatu. Lepas tu saya tanya apa isu sebenarnya sekian-sekian. Rupanya muslimin-muslimat, kita nak buka buku ni kalau siapa ada buku ni. Tapi yang diagihkan buku ni kan. Nanti kita akan buka buku ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Buku ni kita ada jual juga di belakang. Buku kecil saja, RM18. Subhanallah, iaitu tips dan doa keluarga bahagia. Dan saya nak kongsikan tentang sayang perlu dilafazkan. Muka surat yang ke-6. Masya Allah. Okey, muslimat sekalian, kita tanya orang lelaki lah. Tanya orang lelaki dulu. Sebelah Grab tadi tu, baju merah. Mana isterinya? Ada isterinya? Angkat tangan isterinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini pun ada isterinya sebelah. Isinya asyik panggil sayang, sayang, sayang. Dia panggil tadi yang. Kalau orang Terengganu, dia antara dua tu. Sebab kami panggil ayam tu ayang. Ayam yang sembelih makan tu kami panggil ayang. Ikan ayang. Jadi orang Terengganu tak boleh panggil isi dia ayang. Nanti isi dia berkokok. Macam tu. Jadi panggil sayang kena penuh kan. Kalau yang tu kira okey jugalah. Mula-mula kahwin sayang, lepas tu ayang, lepas tu yang, lepas tu ang. Kan makin kurang. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita tanya ini yang ada isteri, dia kalau dia jawab pun dia takut sama bini kan. Jadi dia jawab mungkin ni yang tak ada bawa isteri ni. Encik ada bawa isteri juga? Ada juga. Subhanallah. Tak apalah kan? Saya tak tahu mana isterinya ada. Dalam? Ya ada. Dia sedang tengok online. Okey. Boleh tanyalah. Selalu tak cakap I love you, sayang pada isteri. Betulkah? Tolong sahkan ya sama isteri dia. Subhanallah. Orang lelaki kadang-kadang tu berat sikit. Encik, Grab
selalu sebut sayang pada isteri? Ada isteri belum? Ada. Dia jujur. Allahu Akbar. Sebab ini kan kamera dah tunjuk, kalau dia tak jujur, isteri je yang tengok dekat rumah kan? Subhanallah. Berkenaan dengan lafaz sayang, muslimin muslimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahabba rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Nabi bersabda, apabila salah seorang kalian mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya, maka kabarkanlah bahawa engkau mencintainya. Okey, baik. Saya belum kupas ayat firman Allah kita baca tadi, nanti kita akan kupas. Tapi saya nak pergi kepada perkara yang pertama ni. Masya Allah. Satu ketika Nabi dengan seorang sahabat, lalu adalah seorang lelaki lain lalu depan Nabi dan sahabat berdua ni. Lalu Nabi pun kata kepada, bukan Nabi, sahabat ni kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyayanginya." Faham tak situasi ni? Okey, dua orang, Nabi dan juga sahabat. Lalu ada seorang lelaki lain. Lalu sahabat Nabi ni bagi tahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sayang pada dia tu." Lalu Rasul bertanya kepada dia, "Adakah kamu sudah bagi tahu kepada si fulan lelaki itu bahawa kamu menyayangi dia?" Lalu dia kata, "Tidak, aku tidak pernah cakap yang aku sayang pada dia." Rasulullah pun kata, "Sekarang kamu pergi kepada dia dan bagi tahu bahawasanya kamu menyayanginya." Maksudnya cakap sayang ya, Tuan Grab, subhanallah, dan para lelaki, wanita-wanita sekalian, cakap sayang, bagi tahu sayang adalah sunnah Nabi. Bila kita cakap, "Bang, saya sayang awak, sayang sangat." Suami pun cakap, jangan tunggu isteri cakap. Suami cakap dulu tu lagi power. Suami mula dulu pagi-pagi. "Sayang, si pipi merah." Isteri ni kata, "Pipi merah apa? Kulit saya gelap." Subhanallah. Tak ada masalah nak panggil apa, panggil nama. "Abang ada nak cakap sesuatu sikit ni." Isteri ni berdebar-debar kan. "Ada apa bang?" "Tapi kamu kena sabarlah ya. Harap kamu boleh bertahanlah dengan apa yang saya mau katakan ini." Isteri lagi berdebar. "Apa dia bang?" Takutlah saya pagi-pagi dah begini." "Kamu kena dengar betul-betul ya. Abang nak cakap ni. Kamu kena tenang-tenang. Banyakkan istighfar." "Apa dia?" Lagi bertempih ya. "Cakaplah cepat." "Abang sayang sama kamu." Masya Allah. Kadang-kadang cara-cara tu kan, "Ya Allah, abang ni cair. Mau makan apa hari ini?" Terus, "Saya mau masak special." Hanya kata-kata boleh beli jiwa, boleh beli hati. Nabi SAW memang biasa memuji isteri, memuji anak. Nabi suka puji sahabat-sahabat. Nabi pernah memuji Saidina Umar dengan satu pujian yang sangat hebat. "Sekiranya ada Nabi selepasku, pasti Umar adalah orangnya." Cara Nabi puji. Tetapi sahabat-sahabat adalah orang yang boleh menampung ujian-pujian. Mereka tidak lalai dengan pujian yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi tips yang pertama, wahai wanita dan para lelaki sekalian, kalau kita sayang, kena cakap sayang. Ada isteri cakap, "Ustazah, saya sudah letih dah nak cakap sayang. Saya cakap 10 kali, 1 kali pun tak ada balasan." Suami angguk je. Yelah, okey. Sebab apa? Bila saya tanya, "Kenapa suami kaku macam tu?" "Ustazah, dia memang dibesarkan keluarga yang memang tak biasa cakap sayang-sayang. Jadi dia nak cakap pada saya pun macam ada ketulan emas dalam mulut. Takut emas tu terkeluar." Jadi memang betul, ada orang yang tidak biasa. Jadi kitalah yang ubah, membiasakan ucapan sayang. Tapi subhanallah, sahabat Nabi ni dia ada ucapan khas dia. Sahabat Nabi ni pergi jumpa sahabat yang dia kata sayang tu, dia cakap, "Saya
sayang kamu kerana Allah. Kemudian yang dengar itu jawab apa? Semoga Allah mencintaimu kerana cintamu kepadaku kerana Allah. Nampak tak? Faham tak ni? Okey, boleh kita test. Okey, sekarang cakap pada orang sebelah, saya sayang kamu kerana Allah. Cakap pada orang sebelah. Okey, orang lelaki pun kena cakap. Tolong cakap, sama-sama cakap. Mata tengok mata, mata tengok mata. Mata tengok. Tengok orang lelaki tak mau cakap. Cakap. Tengok mata, tengok mata. Siapa tak buat, malaikat nampak. Okey. Sekali lagi kita buat, nak cakap apa? Saya sayang kamu kerana Allah. Okey, lagi sekali tengok mata. Lagi sekali. Okey. Tahu tak? Kita tengok orang lelaki memang kayu. Dia macam ni. Kurang ekspresi, kurang perasaan. Jadi semua faham ya wanita? Kalaupun suami cakap kita sayang, memang sebenarnya dia sayang. Walaupun muka dia tak pandang kita. Walaupun macam buat-buat terpaksa, kita kena terima mereka macam tu. Suami saya pun tak jauh beza. Kadang kena paksa dengan saya. Saya dah sebut 10 kali. Balaslah. Macam tu kan. Sebab kita faham, tak perlu nak hard feeling sangat kan. Okey. Dan cara balasnya adalah, ini yang sahabat Nabi buat ni. Ini adalah cara balas yang terbaik. Cara balas, semoga Allah mencintaimu kerana cintamu kepadaku kerana Allah. Maksudnya ucapan ini boleh membawakan rasa cinta Allah kepada kita. Dan sebelum kita nak pergi ucapan yang kedua ni, saya nak bacakan satu hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Kita semua tahu, di mahsyar kelak semua dalam keadaan ketakutan. Neraka di hadapan, syurga di sebaliknya. Perlu melalui titian sirat yang jika tergelincir ataupun digelincirkan jatuh ke jurang api neraka. Saat itu, jika seorang ibu dan ayah sekalipun meminta dengan anak, wahai anakku, berilah pahala istighfarmu kepadaku. Wahai suamiku, berilah pahala solat sunat 1. Walaupun kita minta dengan anak, dengan suami, dengan isteri sekalipun, tidak ada manusia yang mahu beri pahalanya kepada sesiapa pun, walaupun kepada ibu, walaupun pahala 1 istighfar sekalipun. Kerana semuanya ketakutan. Berdiri dalam tempoh yang lama dan dalam keadaan yang azab. Suasana padang mahsyar bukan boleh berdiri lama-lama pergi jumpa kawan-kawan. Lama tunggu giliran jumpa kawan-kawan, japlah. Pergi rehat sekejap lah, duduk. Tidak, berdiri tanpa duduk. Ada yang berdiri dengan kadar 2 rakaat solat, lalu dijemput masuk ke dalam syurga. Masuk syurga tanpa dihisap. Ada yang berdiri 20 tahun, 50 tahun, dan bahkan ada riwayat mengatakan, lamanya kita berdiri di mahsyar, sehinggakan boleh capai 50,000 tahun. Sehinggakan digambarkan ada manusia yang meminta kepada Allah, campakkan sajalah aku ke neraka, kerana tidak tahan azab lamanya berdiri di mahsyar. Namun ada 7 golongan yang akan masuk syurga dalam keadaan yang baik tanpa perlu bersusah penat, bersusah payah di mahsyar. 7 golongan VIP Allah yang mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Yang di hari Nabi kata tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Yang pertama, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Kita tahu almarhum Tun Abdul Rahman antara tokoh pemimpin yang beriman, yang hasil daripada pengorbanan dan perjuangannya, Masya Allah, Islam di bumi Sarawak ini
Semakin lama semakin kukuh, semakin tersebar. Kemudian ada lagi para pemimpin-pemimpin yang lain yang menyambung perjuangan. Di hadapan kita ni isteri para pemimpin ni. Kita ada pemimpin, ramai semuanya pemimpin ni. Masya Allah. Jika amanah akan diletakkan di bawah naungan Allah. Ada lagi lah golongan sekian-sekian, cuma saya nak sebutkan. Salah satu 7 daripada golongan yang disebut di bawah naungan Allah adalah mereka yang saling menyintai, saling mengasihi kerana Allah. Sebab itu jangan main-main. Kita punya kasih sayang dengan suami itu boleh jadi sebab kita berada di bawah naungan Allah. Kita punya kasih sayang dengan kawan-kawan, dengan mak, dengan ayah, dengan jiran, sama lelaki ataupun sama perempuan. Kasih sayang kalau benar kerana Allah, kita akan dipanggil dalam kalangan VIP Allah di mahsyar. 7 golongan yang akan diberi keistimewaan tertentu di padang mahsyar. Dia telah diberi pakaian, telah diberi minum, dia tidak dahaga seperti orang lain dan sebagainya, tidak di bawah terik matahari umpama sejengkal. Allahu Akbar. Mereka yang benar-benar berkasih sayang kerana Allah. Sebab itulah nak bina kasih sayang dalam rumah tangga, ujiannya banyak. Musuh paling utama syaitan. Syaitan tak suka tengok kita suami isteri baik-baik. Tak suka tengok kita dengan anak baik. Syaitan akan usaha mengeruhkan hubungan kita, menguruhkan kasih sayang. Tapi kita sabar. Sabar. Suami sakitkan hati, sabar, doa. Isteri nyakitkan hati, suaranya tinggi, suka menjawab, suka bebel, sabar. Orang lelaki paling mencabar, paling susah nak sabar. Masalah apa orang perempuan? Dia mengaku bebel. Sedih pula dengar bebel. Sebenarnya tahu kan? Saya tanya suami saya lah. Apa paling mencabar, paling susah orang lelaki nak sabar dengan orang perempuan? Susah dia nak jawab kan? Nanti kena pada saya kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Memang mesti ada orang perempuan sabar lelaki sabar apa dengan perempuan. Semua ada sabar. Cuma kadang-kadang orang lelaki dia punya sabar tu tak nampak. Sebab dia banyak diam. Akhirnya saya cakap dekat encik suami saya, terima kasih ya sebab awak kuat untuk diam. Terima kasih, itu kekuatan luar biasa. Terima kasih ya awak mampu dan sabar untuk diam dalam tempoh. Maksudnya begini, saya tahu kadang-kadang saya mengeluarkan perkataan yang boleh menguji sabarnya. Tapi dia memilih untuk diam. Sebab dia tahu bahana lebih dahsyat kalau dia keluarkan perkataan. Nanti saya sambung ambil air, sambung lagi ceramah. Masya Allah. Kadang-kadang suami-suami ni dia bukan tak boleh nak jawab. Bukan tak boleh nak balas semula. Tapi dia memilih diam sebab dia dah faham kita. Kalau dia beri alasan, dia beri jawapan, dia bagi penjelasan, belum tentu kita terima. Belum tentu kita tidak menambah-nambah lagi. Dia tidak mau manjang, dia diam. Tapi bila dia diam, kita tak puas hati juga kan? Awak ni diam je. Takkan sepatah pun tak boleh cakap. Komenlah sikit, responlah sikit. Jadi saya nak ingatkan muslimat sekalian, kena sedar diri. Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Ini peringatan yang keras bagi kita wahai muslimat. Apabila para wanita bertanya kepada Rasulullah, apakah sebab utama wanita dicampakkan ke dalam neraka? Lalu Nabi sebut, Nabi bukan sebut berkaitan dengan kita, ya, aurat juga boleh jadi sebab. Tetapi yang Nabi jawab adalah berkaitan dengan suami. Nabi kata kerana ramainya wanita yang tidak mensyukuri kebaikan suaminya dan menyakiti suaminya dengan lidahnya. Kemudian dia melupakan kebaikan disebabkan keburukan yang dilakukan oleh suami. Dia melupakan semua kebaikan suaminya. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang perempuan, kita muhasabah diri. Time kita nak marah, kita boleh ucap perkataan, Ustazah, saya sabar dengan suami saya 30 tahun. Macam sepanjang 30 tahun tu sabar memanjang.
Kemudian saya tanya, pernah tak suami bawa makan? Pernah. Pernah tak suami belanja baju baru? Pernah. Habis tu puan kata kena sabar tentang 30 tahun? Macam azab je 30 tahun? Taklah ustazah, ada juga waktu gembira. Dia pernah bawa saya pergi melancong. Dia pernah buat baik. Dia pernah tolong saya. Saya kata hati-hati puan. Jangan termasuk dalam golongan yang disebut dalam hadis Nabi ini. Apabila kita tidak suka sesuatu pada suami kita, kita melupakan segala kebaikan. Itulah ujian dan cabaran bagi kita yang beremosi, terus cakap, seksa, tak pernah bahagia, padahal pernah bahagia. Tapi datang ujian membuatkan kita rasa hilang bahagia. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, sekarang kita nak berlatih ucapan tu tadi tu. Dah cakap saya sayang kamu kerana Allah, jawabnya macam mana? Semoga, ikut saya. Semoga Allah menyayangimu kerana kamu sayang kepadaku kerana Allah. Subhanallah. Kenapa ya? Ya, subhanallah. Okey, kita boleh test ya. Sekarang cakap pada orang sebelah. Semoga Allah menyayangimu. Tengok orang sebelah, tengok orang sebelah. Tengok mata. Pegang tangan. Sekarang suruh pegang tangan. Pegang-pegang. Yang orang lelaki boleh pegang tangan. Tengok mata, cakap. Semoga Allah mencintaimu kerana cintamu kepadaku kerana Allah. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Masa dah habis. Oh, solat Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Oh, masa sudah habis katanya sebab nak solat Jumaat. Okey, okey. Saya nak minta satu perkara. Ada 30 minit. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, sekarang ibu-ibu, saya nak minta satu perkara. Ayah-ayah juga, muslimin muslimat. Balik ni, balik rumah, boleh ke tidak? Boleh ke tidak tak nak? Kena boleh. Balik kena cakap pada pasangan, kena cakap pada anak. Ada anak-anak ni kena cakap pada ibu. Mak, saya sayang mak kerana Allah. Boleh ke boleh? Kita nak dengar suara orang lelaki. Boleh ke boleh? Okey, mana lagi kuat? Perempuan ke lelaki? Sebab perempuan ramai. Masya Allah. Semua ni tak kerja ke ni? Hari ni hari kerja kan? Mungkin ada yang ambil cuti, minta kebenaran. Macam mana? Oh, ramai yang pencet. Masya Allah. Tapi semua nampak macam 30-an. Masya Allah. Orang Sarawak yang nampak muda-muda ya. Sebab saya tengok jauh. Kalau tengok dekat lainlah umurnya. Satu lagi pakai mask. Kalau buka ya. Perempuan sekarang dari belakang macam anak dara. Bila tengok depan baru nampak nenek dara. Subhanallah. Okey, sebab ramai yang pencen, saya nak berkongsi tips seterusnya. Ini juga sunnah Nabi. Tak kiralah pencen dah ke umur 50, 60 ke, kena cakap sayang. Dan kalau suami tak balas pun, tak apa. Yang penting kita nak pahala buat sunnah Nabi. Pagi cakap sayang, abang saya sayang abang kerana Allah. Senyum-senyum, kelip-kelip dia tak balas juga. Tak apalah, tak apa. Kita pun buat biasa. Tengah hari cakap lagi. Petang cakap lagi. Tidur cakap lagi. Jangan menangis dalam tidur. Jangan, jangan. Buat kerana Allah. Biarlah tak dibalas sekalipun. Sebenarnya ada suami yang segan nak cakap. Dia tak biasa. Tetapi insya-Allah hari-hari kita cakap, lama-lama dia terkeluar juga. Mula-mula keluar,
Sa. Hari pertama. Hari kedua, saya. Lepas tu, sa. Yang tu susah sikit nak sebut. Tak apa. Yang penting, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Orang yang beri salam lebih baik daripada yang menerima salam. Orang yang memberi sedekah lebih baik daripada yang menerima. Orang yang memberi sayang lebih baik daripada yang menerima sayang. Sebab itu kadang-kadang Allah tak beri kita peluang dapat balasan kasih sayang daripada orang yang kita sayang. Dia tak balas kasih sayang kita. Dia tak hargai kita. Kerana apa? Allah nak beri kita faham yang paling membalas kasih sayang, dia yang paling menghargai kita adalah Allah. Allah tengok kita usaha untuk beri kasih sayang, kita ikhlas beri kasih sayang, tak dibalas. Allah yang akan balas kasih sayang itu dengan syurga, dengan pahala, dengan orang-orang lain yang menyayangi kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Baiklah, siapa yang pencen tadi tu angkat tangan nak tengok. Oi, ramai ni yang pencen. Tak nak ngaku. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan mungkin ada suri rumah yang angkat tangan. Suri rumah angkat tangan. Subhanallah, ramai suri rumah. Okey, tepukan gemuruh kepada suri rumah. Masya Allah. Suri rumah ini adalah satu pekerjaan yang paling susah dalam dunia. Saya pernah jadi suri rumah sepenuh masa. Kemudian saya minta dengan suami, izinkanlah saya kerja balik. Saya tak sabar mau kerja balik. Sebab apa? Subhanallah, berada di rumah, walaupun orang tanya, kamu kerja apa? Oh, saya tak kerja apa-apa, saya suri rumah saja. Adakah duduk rumah goyang kaki? Adakah duduk-duduk saja? Berada di rumah, tak berhenti-henti kerja, betul atau tidak? Ada gaji ke tidak? Aduh, luahan perasaan ni. Suami tak bagi apa-apa? Ada tak bulan-bulan masuk gaji? Ada. Masya Allah, hebat. Itu kalau yang pencen. Ada kan suami bagi sebenarnya. Ada yang suami bagi, ada suami tak bagi. Ada bagi RM5, ada bagi RM50, ada bagi RM500. Sebab gaji suri rumah ini ganjarannya hanya Allah saja yang boleh beri. Allahu Akbar. Ini bukan saya nak rendahkan wanita bekerja ya. Saya juga wanita yang bekerja, hari-hari keluar bekerja. Balik rumah jadi suri rumah. Sebenarnya tak ada istilah tidak bekerja. Semua bekerja. Bezanya bekerja di rumah ataupun di luar rumah. Masa saya jadi suri rumah, saya punya tahap pembebelan semakin meningkat. Sebab tak jumpa orang. Tunggu suami balik je mau nak bercakap. Sebelum itu bercakap dengan mesin basuh, peti ais, penyapu, kain, benda-benda tak hidup. Dengan kucing, suami pula, dia dah habis dah kota perkataan dia dengan kawan-kawan. Kan kota orang lelaki kan sikit saja. Dia dah cakap dengan bos dia, dengan rakan sekerja, bila balik dah tak ada dah perkataan tu. Kita pula duduk tahan daripada pagi. Banyak benda nak cerita ni. Kita punya tarik nafas pun suami dah boleh faham. Abang, awak tahu tak apa yang berlaku dari pagi bla 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 bla. Suami ni dia tinggal 3 patah je lagi bawa balik. Makan. Apa lagi? Minum, tidur. Yang lain tu mandi, pendek-pendek je. Subhanallah, Allahu Akbar. Tekanan suri rumah ni, dia walaupun macam mana pun ada masalah, dia tetap duduk dalam rumah. Kalau kita yang bekerja ada masalah dengan suami, subhanallah, lepas tu keluar pergi tempat kerja, dah boleh lupa sikit dah masalah dalam rumah. Sebab kita dah jumpa kawan-kawan, kita dah keluar ambil angin. Tetapi suri rumah, kalau ada masalah dengan suami, suami dah pergi kerja, dia dah lupa dah, dia dah jumpa kawan, dia dah mengetek. Isteri kat rumah ni bengkak je. Faham ya?
Isi kat rumah menyimpan rasa. Dia tengok telefon tu banyak kali. Mana tak ada mesej suami ni. Tak ada mesej minta maaf ke, tak ada mesej pujuk ke. Pukul 12 tengok lagi. Dia langsung tak buat tak tahu. Lagi marah, lagi marah. Bila sampai suami balik petang, muka dia masam. Kenapa kamu ni? Tanya pula. Suami buat-buat tak faham. Yalah yang semalam tu belum selesai kan. Suami pula marah. Apa kamu ni? Manjang-manjang cerita. Saya sudah lupa dah. Memang suami boleh lupa sebab dia dah jumpa kawan-kawan. Isteri dekat rumah belum selesai. Sebab itulah lelaki yang seronok isi-isi rumah memang seronok. Isteri urus semua. Tapi kena banyak berkorban dan kena faham apa keperluan isteri seorang suri rumah. Dia perlu didengar. Emosinya lebih sensitif sebab kawannya adalah suaminya. Suami kena rajin melayani bebelan ataupun cerita-cerita isteri. Yang saya beritahu ini apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah ibunda kita bercerita dalam satu hadis yang sahih. Sayyidatina Aisyah cerita satu hari bila Nabi pulang ke rumah, lalu aku bercerita kepada Nabi Muhammad tentang kisah 11 orang ataupun 13 orang, saya confused. Tentang 11 orang wanita di kalangan sahabat. Dia begini, Sayyidatina Aisyah dia jumpa kawan-kawan. Jumpa ramai-ramai. Jadi seorang-seorang bercerita. Cerita pertama begini, cerita kedua begini, cerita ketiga begini. Tak silap saya 11 orang. Ataupun 13, tapi lebih daripada 10. Bila Nabi balik ke rumah, Sayyidatina Aisyah cerita ulang balik ke 13 ataupun ke 11 cerita. Daripada awal cerita sampai akhir, Nabi Muhammad dengar dengan teliti, layan je. Saya nak tanya Tuan CEO kita ni. Agak-agak sampai kisah nombor berapa, Encik dah berhenti, Tuan dah berhenti. Isteri cerita kisah pertama. Masuk kisah orang kedua. Masuk kisah orang ketiga. Agak-agak kuat tak nak layan sampai kisah ke-11. Kuat. Masya Allah, kuat. Boleh percaya tak? Subhanallah. Tak payah tanya orang lelaki. Kita orang perempuan, kalau ada kawan nak bercerita, saya ada sebelah kisah, saya nak cerita. Nak dengar tak? Tak larat. Tak larat kita. Panjang sangat ceritanya. Tapi Nabi Muhammad luar biasa. Seorang pendengar yang sangat baik. Bila Sayyidatina Aisyah bercerita, Rasulullah dengar, Rasulullah angguk, Rasulullah respon. Dan hujungnya Rasulullah bagi maklum balas. Yang membawa maksud Nabi dengar daripada awal sampai akhir. Bukan buat-buat dengar. Nabi bagi respon apa? Aku denganmu wahai Aisyah, seperti suami sekian-sekian pada baiknya, dan aku lebih baik daripadanya. Maksudnya dalam banyak-banyak cerita tu, Nabi Muhammad SAW bagi tahu Aisyah, isterinya, dia ambil salah satu cerita dan Nabi kata aku lebih baik daripada suami lelaki, suami kawan Aisyah itu dari sudut sekian-sekian. Allahu Akbar, subhanallah. Nabi Muhammad SAW apabila bercakap mesti palingkan seluruh tubuh. Cuba pusing pada orang kiri dan kanan sekarang. Cuba pusing. Coba bercakap dengan orang sebelah. Okey, nampak tak? Bila kita nak bercakap, kita pusing kepala saja, betul tak? Tapi cara Nabi, bila bercakap, Nabi akan pusingkan seluruh tubuh. Tapi sekarang dalam majlis, atas kerusi susah nak buat. Jadi bagi para lelaki sekalian, bila isteri nak bercakap dan isteri-isteri, kalau nak bercakap, sebaiknya ikut sunnah Nabi, palingkan seluruh tubuh. Mata tu tengok mata. Bukanlah tenung sampai tak kalih ya. Tapi sekejap-sekejap tengok. Jangan langsung tak tengok. Sebab hari ini banyaknya suami isteri bila berbual, masing-masing tengok telefon. Baru nak cakap. Kadang tu isteri ni nak bincang, bang nak bincang sikit. Ya, apa dia? Sama mata tengok phone. Lepas tu kita cakap, awak tengoklah saya. Saya nak bincang sikit, letaklah telefon. Alah, saya dengar ni, cakap je lah. Ada mood tak nak cakap?
Tak ada mood. Kita buat perkara yang sama pada anak-anak. Anak kita sedang pegang phone, tengok Lazada, tengok Shopee. Anak datang, Umi, nak cerita kisah dekat sekolah tadi. Ya, ceritalah, cerita. Mata tengok sini. Lepas tu kan, anak tu pun cerita, kita pun respon. Wah, bagus. Lepas tu sambung balik. Saya nak tanya, anak itu tahu tak kita buat-buat dengar? Dia tahu kita buat-buat dengar. Anak saya yang umur 2 tahun lebih, Fatimah, kalau dia datang nak bercakap walaupun dia tak lancar, kalau saya pegang phone, dia akan ambil, dia letak bawah mana-mana, dia sorokkan. Dia ambil telefon dekat tangan saya, dia letak bawah sofa, dia letak bawah bantal. Walaupun dia pun tak tahu nak cerita apa, tapi dia terasa hati, kita tahu dia terasa hati bila dia datang, mata kita tak tengok dia. Sebab itulah Nabi sampai tunjuk contoh. Bila bercakap, palingkan seluruh tubuh. Pandang, kerana itu akan sampainya perasaan kasih sayang yang dalam. Itu yang kita nak sebut. Nak capai di bawah naungan Allah di mahsyar. Mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah, mesti kena ikut sunnah Nabi. Bagaimana Nabi tunjuk cara dan gaya bahasa kasih sayang. Okey, seterusnya apa yang Nabi buat? Ibu-ibu, Masya Allah, satu hari Nabi daripada Masjid Nabawi, Sayyidatina Aisyah uzur, jadi Sayyidatina Aisyah duduk dalam rumah. Lalu Nabi memanggil ibunda kita Sayyidatina Aisyah daripada tingkap. Lalu Nabi hulurkan kepala. Nabi buat apa? Nabi minta Sayyidatina Aisyah sikatkan rambut. Masya Allah. Ini riwayat yang sahih. Subhanallah. Pernah sikat rambut suami? Selalu, dia cakap selalu. Jangan kita fikir malasnya suami dia, asyik selalu. Tidak. Orang lelaki pernah tak sikat rambut isteri? Tak ada. Ada yang macam ni. Jujur. Sunnah Nabi sikat rambut isteri sikat rambut Nabi. Adakah Nabi Muhammad tak boleh sikat sendiri? Boleh. Tetapi Nabi Muhammad nak tunjuk contoh kepada kita umatnya. Kadang-kadang kalau bukan suami nak sikat rambut kita, nak tunggu dia sikat, kita kata tunggu kiamat ustazah. Belum tentu. Jadi Nabi tunjuk contoh. Kitalah yang pergi hulur kepala. Ambil sikat, bagi. Ni kenapa? Sikatkan rambut saya boleh? Suami pula tak pernah dengar kisah Nabi ni. Apa buan tabiat kamu ni? Bukan buan tabiat. Ini adalah amalan sunat. Boleh baca dalam kitab-kitab rumah tangga Rasulullah, diceritakan kisah ini. Rasul tunjuk contoh, Rasul minta disikatkan. Masya Allah. Mungkin ada yang nak cakap, ustazah, kami sama-sama sudah pencen, suami pun sudah tidak ada rambut lagi. Baru dengar hari ini rupanya sunat. Macam mana ni mau sikat tak ada rambut? Masya Allah, gosok sajalah, gosok. Ya Allah, tumbuhkanlah semula rambutnya, ya Allah. Wallahu a'lam. Yang muda-muda boleh buat. Boleh buat. Encik suami, betul kan encik suami? Dalam tu kan? Sebab apa? Yang kita nampak sikat terkena rambut ataupun sikat bersentuh rambut. Tetapi yang saling bersentuh sebenarnya adalah dua hati yang saling bersentuh. Ketika sikat tu, bila buat amalan sunnah Nabi, dia punya kesan pada hati tu luar biasa. Sebab itu saya pernah tanya, ada seorang lelaki. Anaknya sangat hormat pada dia. Sangat dengar. Saya tak ingat kisahnya yang betul-betul macam mana, sehingga saya tanya dia, apa rahsia tuan? Saya tengok anak sangat hormat pada tuan. Panggil sekali je, anak terus datang. Lepas tu dia cerita, ustazah, daripada anak ini kecil, saya yang sikatkan rambut anak. Sampai anak dah sekolah menengah pun, mereka akan datang pada saya untuk saya sikat. Dan sambil saya sikat, saya akan baca doa. Doa apa sajalah. Dalam bahasa Melayu pun, ya Allah jadikanlah anakku ini baik, anak ini anak yang soleh,
Ya Allah berikanlah dia berjaya, ya Allah dunia akhirat, doa. Sebab sebenarnya masa sikat sebenarnya akan terkena urat-urat saraf. Sikat tu sangat bagus, terkena urat-urat saraf. Subhanallah. Ia mungkin lebih baik daripada kita sapu. Jadi masa itu doa dan cakap dan pesan. Dia kata yang saya perasan anak ini sangat hormat dan mendengar kata. Dan anak ini ustazah, apa saja cadangan saya dia akan dahulukan. Walaupun dia ada cadangan dia. Walaupun dia mungkin nak tanya apa pandangan ayah tentang nak ambil pelajaran. Lepas tu saya akan bagi pandangan, dia akan utamakan pandangan saya. Sebab itu belum terlambat. Walaupun suami dah tak ada rambut. Boleh lagi sambil-sambil tu doa, zikir. Masa sudah tidur ke, kalau waktu bangun tidur takut dia marah. Dah dia tidur, kita pun sapu-sapu. Ya Rahman, wahai ya Allah Maha Pengasih, ya Rahim, ya Wadud. Jadikanlah suamiku romantik ya Allah. Bangun-bangun saja sayang. Mana tahu? Sebab apa? Bila tidur tu sebenarnya ada satu lagi minda yang tidak tidur. Walaupun tengah tidur, ibu-ibu saya nak tanya, masa kita ada anak kecil, kita tidur, anak menangis, dengar tak? Sebab itu waktu kita tidur sebenarnya ada minda separa sedar yang belum tidur. Yang paling sabar ketika tidur suami, ayah. Anak menangis melalak pun dia sabar saja. Yang kurang sabar ibu, terus bangkit bangun. Subhanallah. Sebab itu ada orang tanya ustazah, kalau saya nasihat anak, anak menjawab. Saya nasihat suami, saya nasihat isteri, dia menjawab. Saya kata bila dia tak menjawab, time dia tidur je dia tak menjawab. Jadi nasihat waktu dia tidur. Saya cakap betul ni pengalaman saya ya. Bila ada klien, dulu saya furniture rumah tangga. Dia kata isteri saya tak dengar nasihat. Saya cakap sepatah dia jawab ustazah. Anak-anak pun ikut perangai mak dia. Macam ni encik. Apabila isteri sudah tidur, encik cakap saja. Nampak dia dah baru lena sikit. Semoga awak menjadi isteri yang baik. Awak hormat saya. Awak taat pada saya. Awak tutup aurat. Moga awak taat kepada Allah. Saya kata encik ulang saja. Subhanallah. InsyaAllah walaupun dalam situasi begitu, mesej tu boleh sampai. Dia simpan. Sampai satu hari insyaAllah dia bangun, dia ingin berubah. Anak itu ingin jadi anak yang baik. Ini kaedah bagi tak boleh cakap depan. Tak boleh nasihat depan. Selebihnya adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya, masa kita sudah habis. Sekarang pukul berapa? Saya risau tengok Ustaz Wan ni kan. Ustaz Wan Luqman ni. Oh, takut jam ramai. Sekarang pukul berapa dia? 10.50. Sini Jumaat pukul berapa? Pukul 12. Oh, 12.40. Satu lagi sebab saya juga nak ada ruang masa dengan semua. Nanti ialah nak merakam kenangan, nak sign buku dan sebagainya. Okey, subhanallah. Okey. Kita nak buka buku kita ni. Baru nak buka, dah nak habis. Buku yang ada di tangan ibu-ibu ni adalah buku yang terbaru. Yang baru dilancarkan lebih kurang 1 bulan yang lepas. Tajuk bukunya adalah Ada Syurga di Rumahmu. Ada Syurga di Rumahmu. Subhanallah, buku ini memakan masa hampir 2 tahun nak menyiapkannya. Hampir 2 tahun. Ia merupakan satu buku yang praktikal. Kenapa praktikal? Mari kita tengok tajuk. Hari ini baca tajuk je. Apa yang saya sebut, saya ceritakan ada dalam buku ni. Subhanallah. Tengok kandungan. Cuba belak dekat kandungan. Okey. Bab yang pertama, pernikahan jalan ke syurga. Cuba buka dekat isi kandungan. Bab yang pertama ini supaya kita faham nilai sebuah keluarga. Okey, semua orang tahu tak apa itu emas? Angkat tangan apa itu emas? Semua orang tahu tak emas? Angkat tangan siapa tahu itu emas? Ya, tak logik salan ustazah. Semua orang tahu apa itu emas. Kalaulah hikmah cakap
siapa yang datang kuliah hari ini akan diberi sebentuk cincin emas bernilai RM500. Agak-agak apa berlaku pada hikmah ni, dewan ni? Bukan setakat penuh, orang dah mula pasang khemah 2 hari sebelum. Orang dah beratur daripada sebelum subuh lagi. Malam tadi lagi beratur dah. Itu kalau 500, kalau 1,000, orang datang daripada jauh-jauh. Subhanallah. Sebenarnya itu gambarannya, gambaran. Apabila dekat dengan akhir zaman, bila hari ini kita cakap, kita tahu Dajjal tu macam mana kan? Sudah diberitahu ada kafarah. Dajjal itu mata satu. Kita kata alah nanti dah nampak mata satu ada kafarah, kita tahu Dajjal, kita jangan ikutlah. Tapi cuba bayangkan kalau hikmah ni, dia bawa 10 lori emas, letak dekat kawasan ni, bangunan ni, kompleks ni. Pada tarikh sekalian, siapa-siapa boleh ambil berapa banyak pun. Boleh jadi orang luar negara pun datang. Betul tak? Maksudnya tarikan terhadap emas, terhadap dunia sangat kuat. Manusia akan sanggup mungkin jadi berbunuh-bunuh sebab nak dapat juga. Kamu sudah banyak dibunuhnya, lepas tu ambil. Orang ni pula nampak orang ni ada dapat banyak, bunuh pula. Mungkin orang sanggup berbunuh-bunuh. Sebab itu bila Dajjal datang ketika kemarau, ketika suasana yang sehingga mati kebuluran, belum tentu kita kuat untuk menahan godaan bila Dajjal tawarkan makanan. Manusia akan sanggup menggadaikan akidah. Allahu Akbar. Okey, yang saya nak sampaikan adalah kita tahu nilai emas. Lalu kita sangat suka dapat emas. Orang bagi hadiah emas, kita sangat seronok. Kita akan jaga betul-betul emas tu. Kita ada gelang harga 10,000. Kita nak simpan pun tempat yang paling selamat. Kita mesti jaga betul-betul. Tapi adakah kita tahu nilai sebuah keluarga? Yang mana daripada sebuah keluarga boleh bawa kita ke syurga, ataupun kerana sebuah keluarga boleh menjadikan kita ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi tentang nilai keluarga ada pada bab yang pertama, pernikahan jalan ke syurga. Pernikahan, syariat yang indah, 5 hukum nikah, kesan cinta kerana Allah, pernikahan sumber ketenangan, cuaca dalam rumah tangga, dan juga kisah teladan yang berkaitan dengan tajuk pernikahan jalan ke syurga. Bab yang kedua pula mengupas tentang ada syurga pada pasanganmu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada syurga pada wajahmu. Ya. Ada syurga pada pasanganmu. Di sini kita menggariskan bagaimana kita nak dapat sebanyak mungkin pahala daripada seorang suami, dan seorang suami pula bagaimana nak dapat pahala daripada seorang isteri. Seterusnya tentang ada syurga pada anakmu. Peluang yang besar kita boleh dapat syurga Allah melalui anak. Kemudian ada syurga di ruang tamu rumahmu. Ada syurga di ruang ibadahmu. Ada syurga di bilik tidurmu. Dan ada syurga di dapurmu. Saya sendiri yang minta, yang mengatur dan menyusun ilham daripada Allah. Ketika nak buat buku kekeluargaan, saya kata buku kekeluargaan begitu banyak dah dalam pasaran. Saya nak hasilkan satu buku yang praktikal. Yang mana mungkin ada orang kata saya nak jadikan rumahku syurgaku, tapi tak tahu daripada mana nak mula. Kalau nak mula daripada bilik, mula dulu bab ada syurga di bilik tidurmu. Apa sunnah Nabi di bilik tidur? Apa yang Nabi larang di bilik tidur? Bagaimana sebuah bilik yang menghidupkan sunnah Nabi? Ada orang suka masak. Saya nak mula di dapur lah ustazah. Jadi baca bab yang dapur dulu. Bagaimana daripada dapur boleh membawa kita ke syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya mohon maaf, kita tidak sempat untuk mengupas dan membuka buku ini. Yang dibahagikan itu bukan percuma ya. Subhanallah. Jika anda inginkan, berapa harganya? Oh, sebab masuk sebenarnya kos kami pos hampir 20k. Pos untuk masuk ke Sarawak. Kan kami datang, tim kami datang awal dulu. Subhanallah, tapi kami nekat. Kalau ikutkan perasaan saya hari itu,
bila tim kata Ustazah, kos semua buku yang nak dibawa ni dalam dekat 20k, saya hampir nak cakap cancel, tak payah bawa apa-apa. Sebab mahal sangat. Kita post dulu, pasal ada bawa dengan flight, lebihan, bayar lagi dekat flight, dekat luggage tu, macam-macam cabaran. Tapi sebab mengenangkan ramai orang Sarawak pesan, Ustazah bawalah buku. Jadi harganya kita tengok RM55, termasuk kos pos RM65. Tapi saya nak bagi less walaupun tak bincang dengan tim, 10%. Boleh ya? Encik suami boleh ya? Kita bagi less semua 10%. Subhanallah. Masya Allah, pengumuman sikit, minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di belakang kita ada bawa telekung eksklusif baik Ustazah Asma. Masya Allah. Mungkin dekat rumah sudah ada banyak telekung ya. Tak apa, boleh kasih hadiah. Boleh beli untuk hadiah ataupun beli hadiah untuk diri sendiri. Kita bawa banyak juga pilihan telekungnya. Memang keluaran daripada kami sendiri. Ini adalah jihad ataupun ikhtiar ekonomi untuk kami melakukan kerja-kerja dakwah dan amal melalui NGO Sahabat Amal Care dan juga Yayasan Al-Hijrah. Subhanallah, dan petang ini jemput di Masjid Darul Akmal Samarian Aman. Berapa jauh jarak dengan Masjid Darul Akmal Samarian Aman? Jauh. Oh, 5 minit je. Jadi malam ni kalau tidak jemu, jumpa lagi malam ini. Membawakan tajuk yang berbeza. Jadi terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap sehingga kita bertemu lagi. Semoga boleh beramal walaupun sedikit ilmu yang kita dapat. Kerana ilmu itu bukan pada banyaknya, tetapi pada amalnya. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak buat, saya nak bagi tahu macam ni dekat muslimat. Tak payah, jangan tutup lagi. Terima kasih yang menonton di live, lebih kurang 4,000 lebih. Macam ni muslimat. Korban. Okey, suami minta buat hebahan siapa yang ingin melakukan ibadah korban dengan kami. Sebab untuk Sarawak sahaja kita menyasarkan 50 ekor lembu. Kita sudah ada ejen melalui ustaz dan kerjasama dengan Hikmah juga. Kita menyasarkan 50 ekor lembu yang kita akan buat korban di sini melalui NGO kami dengan Hikmah, dengan Ustaz Wang Luqman akan menguruskan. Jadi semua siapa yang nak buat korban itu boleh melalui di belakang untuk daftar. Okey, siapa yang nak jumpa saya lepas ni angkat tangan. Okey, subhanallah, hampir semua. Jadi boleh tak kita nak jadikan cepat, kita kalau salam pun salam tangan saja. Sebab kalau peluk kiri kanan lama-lama saya pun jadi teleng. Kan, ibu-ibu sekali saja dengan saya mau beratus gini. Memang saya jadi sakit sangat leher. Jadi kita salam saja, lagi cepat, lepas tu cepat-cepat ambil gambar. Nak sign boleh secara simple. Dia dah sediakan tempat belakang ya, di belakang sana. Subhanallah. Okey, serah pada Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pengumuman sebelum saya serahkan kepada si Bayi. Okey, untuk pengumuman kepada pembina sesi organisasi Sahabat. Pembina sesi apa? Masyaallah, ya kan saya. Okey. Lepas itu Ustazah Tenggun minta untuk jangan diumur mereka saksikan umur belum. Okey, umur jangan umur satu. Yang kedua lagi salam jangan tembus salam aksesori. Cium kita nak doa, kita nak doa. Tapi rasa untuk pantai, okey, tidak lakukan ciuman. Jawab dengan sekali saja satu kita. Terus akhirnya, dan untuk pengalaman semangat. Jika tidak boleh yang sekali yang tergambar, maka kita akan maju. Boleh? Boleh ha? Jadi mohon bersama jadi silakan untuk saya. Sebelum itu saya menyerahkan kepada Terima kasih kepada saudara Ustaz Ahmad Muhammad. Allah dan Allah yang Allah Subhanahu wa taala
cekal kakak sama dengan kita di dalamnya